Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi di hari akhirat esok, Nabi Ibrahim alaihi salam jumpa bapa dia yang bernama Azar. Ini ada dalam Quran. Nama bapa dia ni ada dalam Quran. Wa ala wajhi Azar qatarah wa ghabarah. Ketika Nabi Ibrahim jumpa bapa dia yang bernama Azar, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir dia ada banyak cerita. Sebagian ulama kata Azar ni bukan bapa dia. Sebagian ulama kata pakcik dia. Sebagian macam-macam cerita. Tapi yang masyhurnya Azar itu bapa dia. Dan seperti yang kita maklum, bapa Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Allah. Di hari akhirat esok, Nabi Ibrahim AS jumpa bapa dia, jumpa Azar ini. Dia jumpa bapa dia dalam keadaan bapa dia ni muka qatarah wa ghabarah, dalam keadaan muka dia berdebu dan kotor. Fayaqulu lahu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam bila jumpa bapa dia, jumpa pula dalam keadaan macam tu, dia kata dekat bapa dia. Dia kata, alam aqul laka la ta'sini. Dia kata, ayah, bukankah dulu saya dah kata dah dekat ayah, ayah jangan lawan saya. Waktu Nabi Ibrahim bawa Islam,
Bapa dia tak mau ikut. Pasal bapa dia cari makan buat tok kong. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mai bawa satu ajaran, habang kata tok kong itu berhala, tak boleh sembah. Soru sudah miss. Bila benda melibatkan soru nak miss ni, nak tergelincang ni, tak boleh ikut. Hari akhirat esok, Nabi Ibrahim jumpa bapa dia dalam keadaan muka bapa dia ni berdebu dan kotor. Dia kata dekat bapa dia, dia kata, ayah, saya dah kata dah dekat ayah dulu, ayah jangan lawan apa yang saya bawa. Saya bawa agama tauhid. Saya ajak supaya sembah Allah. Ayah jangan lawan. Fayaqulu abuhu. Bapa dia jawab dekat dia di hari akhirat esok. Ini hadis ni dia panggil hadis futuristik. Hadis yang menceritakan benda tak jadi lagi. Benda ni akan jadi di hari akhirat esok, tapi dah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia. Bila dia kata dekat bapa dia, ayah, saya dah kata dah ayah, jangan tolak seruan dakwah saya ni. Ayah dia kata, fal yaum la a'sika. Ayah dia kata, hari ini ayah tak akan lawan lagi. Hari ini, maksudnya hari akhirat esok. Ayah dia kata, hari ini ayah tak akan lawan lagi. Hang kata apa pun ayah akan ikut. Fayaqulu Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam terus doa pada Allah. Nabi Ibrahim kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka wa'adtani an la tukhziyani yawma yub'asun. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, engkau sudah janji kepada aku bahawa engkau tidak akan hina aku di hari akhirat ni. Nabi Ibrahim sebut dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, engkau sudah janji kepada aku hari akhirat ini aku tidak akan dihina. Fa ayyu khizyan akhza min abil ab'ad. Nabi Ibrahim kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, apa lagi yang lebih hina daripada saya dengan ayah saya jauh. Saya anak, saya duduk dalam syurga, ayah saya di neraka. Apalagi yang menyedihkan saya, apalagi yang menyebabkan saya rasa terkilan. Lebih daripada ni, saya dalam syurga, ayah saya di neraka, saya terkilan. Ya Allah, engkau janji kepada aku, engkau tidak akan hina aku di hari akhirat ni. Fayaqulullah, Tuhan jawab dekat Nabi Ibrahim. Tuhan kata, inni haramtul jannah alal kafirin. Allah very firm, tegas. Allah kata, aku sudah janji benda ni, aku sudah sebut dan aku tidak akan ubah janji ni. Aku mengharamkan syurga ke atas orang yang mati kapiang. Ini bukan soal aku sedihkan engkau, ini bukan soal aku nak hina engkau, tapi ini janji aku, siapa yang mati kapiang, tidak ada tempat bagi dia dalam syurga. Summa yuqal, kemudian dikata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Dikata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tengok Ustaz, apa ada di kaki engkau? Tengok apa ada di kaki engkau. Fayanzur, Nabi Ibrahim pun tengok. Fa idza huwa bi dhibkhin multafikhin. Tengok dekat kaki dia ada seekor anjing hutan. Dalam bahasa Arab, zikhin, zal ya kha. Zikhin ini dia kata dabu', dad ba'in, dabu'. Apa benda ni, menatang apa ni? Dabu' ni, dad ba'in. Dabu' ni kalau tengok dalam kamus Arab, dia kata menatang ni nama hyena.
Tuan boleh Google. Hyena. Nama sedar, rupa wuduh. Dalam syarah hadis dia kata apa? Yang kata dhabu' ini dia kata lal kal wala zi. Yang kata binatang dhabu' ni, dia ni nak kata kalbun, anjing pun tak. Nak kata zi pun, nak kata serigala pun tak. Anjing dia ada rupa anjing, serigala dia ada rupa serigala. Dhabu' ni dia ni hyena. Boleh sambil-sambil duduk dengar ni, nak Google, nak tengok, nak tahu dandan rupa hyena ni macam ni. Rupa wuduh. Dengan bentuk fizikal dia, dengan rupa dia wuduh. Dalam syarah hadis dia kata dhabu' ini ialah ahmaqul haiwan. Ahmaq ni maksud Arab kalau dia marah. Kalau dia marah kat kita, dia marah sungguh. Ahmaq dia kata. Ahmaq ni maksudnya bukan bodoh. Dengan bangang, dengan tolol, dengan apa semua cukup, yang tu ahmaq dia bagi. Atau harap kalau dia marah kan. Ahmaq dia kata kita. Ahmaq kita dah renyah lagi, memang ahmaq sungguh. Ahmaq ni dia lebih pada bodoh, dia ni dia tolol, dia dengan bangang, dia dengan kera dia lagu tu. Dalam kalangan Arab ni dhabu' ni ataupun hyena ni dia sebut apa? Dia kata ahmaqul haiwan. Dia adalah binatang yang paling bangang. Apa maksud dia? Maksud hadis ni ialah mana-mana orang yang mati tidak ada Islam, tidak ada iman, keadaan dia seperti dhabu', seperti hyena, dan keadaan dia ni ialah ahmaqul haiwan, binatang yang cukup bangang. Nak habaknya apa dia? Islam ni tuan-tuan cukup mahal. Allah bagi dekat kita Islam, Allah jadikan kita ni Muslim, orang Islam. Ini satu anugerah yang cukup besar, yang kalau manusia faham benda ni, dia sujud, dia boleh menangis, dia terima kasih dekat Allah sebab Allah jadikan dia orang Islam. Tambah-tambah macam kita ni tak pernah minta, tak pernah usaha, tak tahu beranak mai mak Islam, ayah Islam, kita membesar sebagai orang Islam. Apa punya kurnia, apa punya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kat kita tanpa kita perlu usaha. Allah bagi dekat kita satu benda yang cukup mahal. Jagalah Islam ini baik-baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis, dalam sepotong ayat Al-Quran surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita dekat kita betapa ada manusia, Allah dah bagi dekat dia satu peluang, satu chance untuk jadi orang bagus, tapi dia mensia-siakan peluang itu. Firman Allah dalam ayat 10 surah At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allah buat satu perumpamaan berkaitan dengan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut yang kafir mereka ini. Nuh itu Nabi, Lut itu Nabi, tapi bini kafir. Yang kedua-dua mereka ini kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Allah takdirkan bini Nabi Nuh dengan bini Nabi Lut ni duduk di bawah jagaan, di bawah pengawasan, di bawah suami yang soleh,
Nabi. Ditakdirkan dia berjodoh dengan Nabi Nuh. Ditakdirkan dia berjodoh dengan Lut, Nabi Lut. Fakhanatahuma, tapi dua-dua ni telah mengkhianati anugerah Allah itu. Punya ramai orang teringin nak jadi bini Nabi-Nabi, dia dapat, dia tak hargai apa yang dia dapat. Dia mengkhianati Nabi Allah Nuh, dia mengkhianati Nabi Allah Lut alaihi wassalam. Akibat dia apa dia? Tuhan kata falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Laki depa, baik Nabi Nuh, baik Nabi Lut, tidak boleh menolong depa sikit pun. Tak boleh tolong. Macam mana hadis kita baca tadi, Nabi Ibrahim AS jumpa bapa dia di hari akhirat esok. Dia kata kat bapa dia kata, ayah, saya dah kata dekat ayah jangan lawan apa yang saya bawa. Pak dia kata apa? Pak dia kata, hari ni aku tak lawan dah. Dia terus minta dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, engkau dah janji kepada aku, tidak akan hina aku, tidak akan sedihkan aku pada hari ini. Apa yang lebih sedih daripada saya ada bapa, tapi bapa saya di neraka, saya di syurga. Mafhum cakap Nabi Ibrahim tu apa dia? Dia nak minta Allah bawa Nabi bapa dia Azar ni mai duduk dengan dia dalam syurga. Tuhan jawab apa? Allah very firm. Allah tegas. Allah kata, aku sudah janji sejak dulu-dulu, mati kafir tidak akan dapat syurga. Bukan soal aku tak sayang hang, bukan soal aku tak kesian dekat hang, tapi itu ketetapan yang telah aku tetapkan sejak dulu. Demikian hal berlaku kepada isteri Nabi Nuh alaihi salam. Demikian hal yang berlaku kepada isteri Nabi Lut alaihi salam. Dua-dua mereka ni tak dapat ditolong oleh laki mereka, walaupun laki mereka Nabi. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Quran kata apa? Sila masuk neraka bersama-sama dengan orang yang masuk neraka. Full stop. Tentu soal Islam ini bukan soal main-main. Soal Islam ini bukan soal seronok-seronok suka. Ini soal serius, soal masa depan kita, soal selamat ataupun tidak selamat kita di hari akhirat esok. Berbeza Allah sebut dalam ayat 11 surah At-Tahrim. Allah kata wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Tuhan buat perumpamaan pula dengan satu orang perempuan yang dia ni isteri Fir'aun. Laki dia Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Laki dia Fir'aun, tapi dia doa dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah dekat aku satu rumah dalam syurga. Laki dia Fir'aun. Bukan sahaja engkar seruan Nabi Allah Musa alaihi salam, bahkan Fir'aun dia mengaku Tuhan. Walaupun perempuan ni ditakdirkan dia Asyah, nama dia dalam tafsir sebut, dalam hadis sebut Asyah nama dia. Asyah ini ditakdirkan jadi isteri Fir'aun, tapi dia beriman kepada Allah. Dia minta kepada Allah, dan permintaan dia tu direkod dan dirakamkan dalam Quran. Apa kata Asyah? Dia kata rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Dia kata, ya Allah, bagilah dekat aku satu rumah dalam syurga. Wa najjini min fir'aun wa amalih. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku daripada Fir'aun, suami aku ini, dan selamatkan aku daripada ikut amalan Fir'aun. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku daripada tergolong dalam golongan orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa jadi kepada Asyah? Asyah mendapat tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran dia apa? Satu, siapa tolak Islam, dia umpama anjing yang hina. Siapa tolak Islam, tidak ada nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu. Yang kedua, iman tidak boleh diwarisi. Bukan kata tok guru tak boleh mewariskan Islam dan iman kepada anak. Nabi-nabi pun tak boleh nak bagi Islam kepada anaknya. Tiga, kalau kita sayang sungguh dekat keluarga kita, sayang sungguh, kita balik sekali lagi sebelum nak tidur, tengok muka bini, tengok muka anak-anak, sayang tak ke mereka ni? Kalau sungguh kita sayang kepada mereka ni, bagi mereka kena Islam, supaya akhirat esok boleh duduk sekali lagi. Tak ada, habis tamilah kita. Kita ke mana, bini kita ke mana, anak kita ke mana. Pasti semua tidak ikut cara yang Allah, yang Nabi SAW tunjuk. Kalau sungguh-sungguh sayang, kalau akhirat esok nak duduk sekali, nak tengok muka mak, nak tengok muka ayah, nak tengok muka bini, nak tengok muka anak-anak, hari ni kita kena bawa mereka ikut macam mana yang Allah dan Nabi SAW suruh kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam, walaupun suami dia Nabi, dia ke neraka. Isteri Nabi Allah Lut alaihi salam, walaupun suami dia Nabi, dia ke neraka. Tapi isteri Fir'aun laknatullah alaih, walaupun laki dia Fir'aun, dia ke syurga. Maksud dia apa? Jaga Islam yang Allah bagi dekat kita pada hari ini. Sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, kata dia, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ata khutut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadha? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahli al-jannah Khadijah bin Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW satu hari tu duduk dengan sahabat-sahabat. Nabi ambil satu ranting kayu, Nabi garis, buat 4 garisan garis. Nabi tanya sahabat-sahabat dia, Nabi kata, atadruna ma hadha? Hampa tahu tak ni apa aku garis ni? Sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul tahu, kami tak tahu. Nabi SAW kata, garisan pertama ini, afdalu nisa'i ahli al-jannah Khadijah bintu Khuwailid. Garisan pertama ni, isteri aku Khadijah binti Khuwailid. Ni isteri aku. Yang kedua, garisan kedua ni, wa Fatimah bintu Muhammad. Garisan kedua ni anak aku Fatimah binti Muhammad. Garisan ketiga ni Maryam bintu Imran. Ini mak Nabi Isa, Maryam binti Imran. Dan garisan keempat ini Asiyah binti Muzahim. Dia adalah isteri Fir'aun. Keempat-empat orang ini, kata Nabi SAW, adalah afdalu nisa'i ahlil jannah. Di kalangan orang-orang perempuan dalam syurga, ini 4 orang ketua. Mereka semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Penting bagi kita jaga benda ni. Macam mana nak jaga, tuan-tuan? Nabi SAW kata dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW qal, kata dia, badiru bil a'mal
fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW kata, nak jaga Islam, badiru bil a'mal. Hampa kena gelut, kena cepat, jangan tangguh dalam buat amal kebaikan. Nabi SAW kata, kalau betul hampa nak jaga Islam, benda baik ini mau duk gelut, mau duk buat, jangan duk tangguh, jangan duk buat kali. Pasal apa? Pasal Nabi kata, kita tak tahu bila nak main fitnah. Kita tak tahu. Tuan-tuan, kita tak tahu apa nak jadi esok. Tak tahu. Kita tak boleh tangguh nak jadi orang baik. Kita tak boleh tangguh nak buat benda baik. Pasal kita tak tahu esok nak jadi apa. Bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Esok kita tak tahu nak jadi apa. Hari ini, lani, kita sihat, alhamdulillah. Tak tahu tuan-tuan, mungkin subuh pagi esok dah tak sihat. Berapa ramai orang yang kita kenal, kawan kita, adik-beradik kita, kawan tempat kerja kita, yang kita dengar cerita mereka. Pagi tengok-tengok dia tak main, pasal dia tak main, telefon tak angkat, kena stroke. Kena stroke. Bila kena, nak bangkit sembahyang subuh, kena. Bangkit daripada katil boleh, masuk bilik air rebah. Benda nak jadi. Benda nak jadi. Dia tak tunggu tua, dia tak tunggu sakit. Benda nak jadi. Masuk bilik air rebah. Stroke, jadi blood clot. Terus koma. Subuh tak ada, apa tak ada, tiba-tiba ambulan mai ambil bawa pergi, duduk dalam ICU, kena supporting life. Lepas tu doktor duk bagi tahu kata, kami nampak tak ada harapan, boleh dah adik-beradik mai sign, kami nak disconnect dia punya supporting life. Dia ni dah tak ada harapan. Tuan-tuan, baru semalam okey. Baru semalam okey. Dia duk melawak dengan anak bini dia, baru semalam duk rancang nak pergi bercuti ke mana, baru semalam. Pagi esok cerita lain sudah main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita happy, kita seronok, kita gembira. Kita tak tahu tuan-tuan, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan kita sedih. Atas sebab yang berbagai-bagai, Tuhan boleh bagi kesedihan dekat kita. Kita tak tahu tuan-tuan, hari ini kita ada duit. Ada duit. Kita tak tahu minggu depan, tak tahu bulan depan, tak tahu tahun depan, tak ada duit. Tuan-tuan, Allah nak bagi kita susah hari ini, senang saja. Dia nak bagi kita susah. Dia bagi satu sakit kronik. Bukan kita tak biasa tengok di dalam Facebook duk keluar, kena sakit sampai nak buka tabung pasal belanja nak berubat sakit tu saja sampai 1.5 juta. Nak cari duit mana? Baru minggu lepas ada duit, tiba-tiba jadi orang tak ada duit, kena minta derma, kena minta sedekah dekat orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, atas sebab itu maka Nabi SAW kata, badiru bil a'mal. Cepat buat amal kebaikan, cepat, jangan tangguh. Pasal kita tak tahu apa fitnah yang akan main dekat kita. Fitnah ni tuan-tuan, kita orang Melayu kita faham bila kata fitnah ni maksud dia apa? Hang fitnah aku. Kita faham fitnah ni apa? Buat cerita bohong tentang kita, itu fitnah. Fitnah tu tak teruk tuan-tuan. Fitnah tu tak teruk, habis sangat. Orang tohmah kita, orang buat cerita tak betul tentang kita, habis sangat sebulan. Lepas sebulan tak ada apa lah. Back to normal lah. Ini fitnah yang disebutkan di dalam hadis Nabi, bila Nabi kata badiru bil a'mal fitanan
Bersegeralah kamu buat amal kerana takut berlakunya fitnah. Apa maksud fitnah di dalam hadis ini? Maksud dia ialah satu benda, bencana, malapetaka yang boleh merosakkan iman kita. Dia bukan setakat ujian, cobaan dalam bentuk susah senang, sakit sahaja. Dia mai fitnah dalam bentuk boleh merosakkan Islam, boleh merosakkan iman kita. Dia boleh mai sampai macam tu. Anak ada 5 orang duduk di Kuala Lumpur, duduk di Johor Bahru, duduk di Brisbane, Australia, duduk. Tiba-tiba satu hari anak balik mai, dia kata, ayah, saya nak cakap terus terang ke ayah, ayah please, ayah, you kena terima benda duduk mai macam ni. Tak gabra kita. Dia kata, apa ni anak cakap-cakap jangan duduk. Ayah, saya nak masuk Kristian. Macam satu bom sudah meletup, tuan-tuan. Dalam keadaan tenang, tenteram, tak ada apa-apa, elok, aman, damai. Tiba-tiba dia balik mai, dia keluar kalimah tu depan kita. Dia kata, ayah, saya nak masuk Kristian. Meletup, tuan-tuan, meletup. Gunung berapi yang selama-lama ni tak pernah hidup, tiba-tiba meletup, boom. Kita tengok dia, kita kata abang, kita kata kakak, ni apa ni? Abang cakap apa ni? Kakak cakap apa ni? Dia kata, saya dah decide benda ni. I just want, dia mula cakap putih lah, Brisbane. I just want to tell you, this one I decided already. Minta maaf lah ya. Senang aja dia keluar word tu dekat kita. Kita ni meletup. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai fitnah yang boleh jadi. Dia macam time bomb, dia macam bom jangka yang tak tahu pukul berapa setting dia nak meletup bila, tak tahu. Tuan-tuan, berapa ramai orang-orang yang sihat duk ada di kalangan kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, sihat. Start dengan sikit sakit perut, pipi cek kena kanser usus. Satu bom jangka sudah meletup. Yang selama ni kita duk dengar orang kena kanser. Ni kanser tulang, yang ni kanser limfoma, yang ni kena kanser. Kita duk dengar apa, pum, dia kena dalam family kita. Ini bom jangka. Ini time bomb. Ini dia nak meletup bila tak tahu. Dia nak meletup dekat siapa tak tahu. Apa pun benda nak jadi, Nabi kata apa? Badiru bil a'mal. Amalan hang buat bagi elok, dia kata. Pasal apa? Pasal kita tak tahu ni fitnah yang nak main ni macam mana dahsyatnya fitnah yang nak kena dekat kita. Fitnah akidah ini yang paling dahsyat sekali. Fitnah yang melibatkan agama dan akidah yang boleh menyebabkan kita tersasar daripada jalan kebenaran. Kita rasa kita duduk dalam comfort zone, dalam zon selesa, dalam zon selamat. Kita tak tahu rupa-rupanya hak kita duk ikut tu tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya kita hilang arah tujuan. Kita tak tahu mana kita nak pergi. Dan Nabi SAW kata fitnah ni bila dia mai ka qita'il lailil muzlim, dia jadikan manusia ni seperti duduk di dalam malam yang gelap gelita. Qita'a ni maksudnya putih. Ka qita'il lailil muzlim, maksudnya duduk dalam satu kegelapan yang memutuskan pandangan mata. Duduk dalam gelap yang sampai tak nampak bayang apa, gelap gelemat. Dulu dalam keadaan tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul, tak tahu hak mana hak, yang mana batil, tak tahu hak, tak tahu. Dia jadi pening, dia jadi serabut, dia jadi Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam-macam benda duk jadi. Pada waktu itu manusia ni jadi tenggelam punca, jadi tak tahu, jadi macam orang lemah. Orang lemah dalam sungai. Dia lemah dalam sungai ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang yang lemah dalam sungai ni jongkong mai dengan pelepah nyok. Hak mana berharga kat dia?
Ni drowning, duk lemah dalam sungai ni, duk lemah, duk tenggelam timbul, duk telan air tak tahu bertimba dah masuk dalam perut. Satu jongkong mai dengan satu pelepas nyok mai. Hak mana berharga dekat dia? Hak mana yang boleh mengapungkan dia daripada tenggelam, daripada drowning? Benda tu lagi berharga dekat dia. Jongkong mai kalau dia pegang masa tu satu tayar buruk mai, dia paut tayar buruk tu, dia boleh menyawa. Benda tu lagi berharga kepada dia. Manusia ni bila dia duduk dalam kegelapan, dalam kejahilan, di dalam kebingungan, dia tak tahu ni hak mana betul, hak mana salah ni, dia mencapai ikutnya suasana fitnah yang dikatakan fitnah akhir zaman ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Teruskan dengan buat kerja-kerja baik. Benda-benda yang bersabit daripada Quran, bersabit daripada hadis Nabi SAW, yang benda sudah terang, jelas akan kebenaran dia, buat terus, tak mau nak beralih ke lain dah. Pegang terus yang tu. Dia duduk main pun macam-macam tuan-tuan. Macam-macam ni cerita agama ni saja pun, akhir zaman ni dia duduk main macam-macam. Dan kita pun tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Pening. Mai ustaz ni habaq lu ni, mai ustaz ni habaq lu ni, kita pun tak apa ni hak mana satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi fitnah yang paling dahsyat ni apa dia? Last sekali manusia terfitnah. Nabi SAW sebut, dia kata yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu dia punya climax dia, dia punya ultimately, last sekali kemuncak dia apa dia? Manusia ni kalah dengan duit, dia sanggup jual agama kerana duit. Itu last. Itulah tuan-tuan, benda ni kenyataan. Depan mata kita boleh tengok. Tak kira orang biasa, tak kira alim ulama, tak kira siapa. Dengan duit ni, pocik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kan Nabi kata apa? Fitnah yang dahsyat ni, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia akan sampai ke tahap, dia jual agama kerana nak mengambil senang dunia. Orang Arab dia panggil dinar. Dinar ni apa dia tuan? Din ataupun nar. Dinar dirham ni duit. Dinar tu din dengan nar. Kalau kita guna duit tu dengan cara yang betul, dia membawa kita kepada din, kepada agama yang baik. Kita silap, kita misuse duit tu, dia bawa kepada nar. Dia menghumban kita ke neraka. It's very sensitive tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah fitanan ka qita'il lailin muslim. Yusbihu ar-rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sama macam hadis tadi. Nabi kata menjelang kiamat ni dia akan mai satu keadaan di mana manusia duduk di dalam fitnah, di dalam kekeliruan, di dalam kebingungan. Dia seperti duduk di dalam satu malam yang putuskan pandangan mata sampai dia tak nampak apa, dia tak tahu nak ikut siapa. Ada manusia pagi dia beriman kepada Allah, petang dia jadi kafir. Ada manusia petang dia beriman kepada Allah, pagi dia jadi kafir. Nabi kata, fitnah ini dia akan mai sampai ke satu tahap apa dia? Sampai dia nak berbunuh-bunuh sama-sama orang Islam. Bergaduh. Tuan-tuan, bergaduh orang Islam ni hari ni kita tengok dah. Oh, dahsyat. Dahsyat punya pergaduhan. Kata-kata yang diucapkan, perkataan yang disembong keluar, sama-sama orang Islam ni. Allahu Akbar. Teruk. Perkara ini kalau tidak dibendung, kalau tidak dijaga, dia akan pi sampai ke tahap berbunuh di antara sama-sama orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat, start. Nabi doa ada cantik.
Semua under control. Timbul masalah, pergi refer dekat Nabi. Nabi kata yes, yes. Nabi kata no, no. Nabi kata white, white. Nabi kata black, black. Whatever Nabi kata, semua orang sami'na wa ata'na. Tak ada problem. Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Timbul sekumpulan orang ijtihad murtad. Tak mau dah ikut Islam. Pasal apa? Pasal Muhammad sudah tidak ada. Tidak perlu lagi ikut Islam. Timbul apa? Sekumpulan orang tak mau bayar zakat. Masa Nabi ada, bayar zakat semua elok. Bila Nabi wafat, no, kami tak mau. Dulu kami bayar pasal Muhammad. Muhammad dah tak ada, kami tak mau bayar. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu orang yang lembut, tiba-tiba ambil keputusan keras. Dia memerangi orang yang tak mau bayar zakat. Tiba-tiba muncul satu orang mengaku dia Nabi, Musailamah Al-Kazzab. Dia declare kata dia Nabi. Saya pergi umrah bulan 1 hujung, balik awal bulan 2. Masa duduk di Madinah, dekat ruangan yang bumbung sliding boleh buka tu, tahu-tahu bunyi royoh dah lepas semayang lohong. Orang pakai hubun pergi. Apa hal pula? Tengok askar dia, polis dia semua masuk. Satu Arab Saudi, orang Arab Saudi. Dia kata, ana Mahdi al-Muntazar. Shot. Sudah shot. Waya balut tak elok macam mana tu, spark. Lepas semayang Zuhur elok-elok, macam mana agak satu ni bangkit, dia kaya terang-terang. Ayyuhal muslimun, dia kata, ana Mahdi al-Muntazar. Oh cik, dia berkata, Allahu Akbar, Mahdi. Tengok boleh main, dia pegang dia duk kuntau lawan. Dia kata dia Mahdi, dialah yang orang duk tunggu ni, dia. Satu student Malaysia, student Universiti Madinah, dia pun daripada dulu balik dia nampak dia. Dia tanya, Assalamualaikum, Ustaz Samsuri kah? Saya kata ya. Allah, Ustaz duk sembang. Saya kata ada awal syekh kita tu. Oh Ustaz, ini bukan first time Ustaz, banyak kali lah. Dia kata banyak kali. Banyak kali masuk dalam Masjid Nabawi ni, banyak kali lah jadi Mahdi, banyak kali lah. Saya kata dia ni juga kah? Bukan, dia ni macam-macam. Dia kata itu driver taksi seorang, Mahdi juga. Hak tu lagi kasar Ustaz, kami student ni kadang-kadang nak main, kami ambil taksi apa semua nak main. Rumah sewa jauh sikit, ambil taksi nak main masjid. Sambil dia buat taksi, duk abang kat depan naik ni. Dia kata ana Mahdi, ana Imam Mahdi. Dia kata arafta ana, hang kenal dah aku siapa? Dia kata esok main masa orang pakai bai'ah dekat aku, masa tu baru hang nak main kenal aku, susah lah. Dia kata kenal awal-awal. Duk jumpa lah Ustaz, dia kata ni biasa Ustaz, tak ada apa. Poli hengkuh-hengkuh bawa pergi pendemah dia berapa biji, dia tahu hilang Mahdi dah. Tapi nak habak kata apa, dia duk main ni, cerita ni dia duk main, benda tu kecil-kecil, tangkap pergi pun sepuh dia 2-3 dah habis, okey. Dia duk main lagi macam-macam. Zaman Nabi SAW benda ni semua tak ada. Lepas wafat Nabi, dia start. Timbul Musailamah Al-Kazzab, dia kata dia Nabi. Dia main lagi kasar. Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh tengah sembahyang subuh, bunuh. Di mana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi daripada 4 khulafa ar-rasyidin, sahabat Nabi yang paling lembut, paling bersopan, soft spoken, cakap pun lemah lembut. Uthman bin Affan, satu orang yang pemurah, yang duit ringgit ni kira nak spend saja. Nama kata untuk Islam, nama kata Nabi petik aja, dia orang mula buat keluar duit. Uthman bin Affan radhiyallahu an. Apa jadi tuan-tuan? Sekelompok pemberontak mai, dia surrounded rumah dia, dia nak bunuh dia. Dia duduk mai. Keadaan fitnah yang Nabi sebut ni, Nabi kata hati-hati dengan fitnah yang nak mai, yang kita tak tahu macam mana ni. Dia mai kepung rumah dia. Sahabat-sahabat Nabi yang nak mempertahankan dia, pakat pergi di rumah dia. Ali bin Abi Talib pergi bawa 2 orang anak. Bawa 2 orang anak dia, Hasan dengan Husin. Dia bawa depan ni semua pergi di rumah dia.
Ali bin Abi Talib kata dekat Hasan, masuk pergi jumpa Osman, tanya dia. Osman suruh keluar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuan-tuan baca dalam buku-buku sejarah ni, buku satu tajuk buku Tabaqat, dia main cerita detail. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk jumpa Sayyidina Osman di rumah dia. Ni pemberontak dah keliling ni, nak bunuh Sayyidina Osman. Masuk pergi Abu Hurairah dengan bawa senjata yang terhunus. Dia kata dekat Osman, Osman, aku sama dengan hang, apa jadi pun aku dengan hang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Osman kepada Abu Hurairah yang mai bawa senjata, mai nak mempertahankan dia ni? Dia kata, sesungguhnya yang paling aku harap pada hari ini ialah orang yang mai ni tangan kosong dan tidak bawa senjata. Allahu Akbar. Apa punya manusia ni? Orang mai kepung senjata nak bunuh dia, orang mai nak pertahankan dia, dia kata jangan. Siapa yang mai nak defend aku, bawa senjata, aku tak mau. Aku mau hampa mai just bagi support, moral support. Aku tak mau hampa bawa senjata. Aku tak mau ada tumpah darah pada hari ini. Sayyidina Osman petik satu ayat Quran, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Tuan-tuan, dalam keadaan orang kepung nak bunuh dia, dalam keadaan fitnah yang sangat dahsyat ni, dia boleh ingat ayat Quran. Dia kata dekat sahabat-sahabat yang mai, dia jangan lupa Quran kata apa? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi. Siapa yang pergi bunuh orang tanpa sebab yang sebenar, ataupun siapa yang saja nak pergi buat rosak di atas muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'ah. Dia bunuh seorang sama macam dia bunuh semua orang ada. Dia boleh rasional, dia boleh waras. Pasal apa? Pasal iman dia cantik. Dia tak mau siapa pun mai nak tunjuk kekerasan, nak tumpah darah. Dia tak mau. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sudah pesan benda ni. Kepungan daripada sehari 2 hari, hari akhir, Sayyidina Osman bin Affan pada hari akhir tu dia tertidur, letih sangat, terlelap, mimpi Nabi SAW mai dengan Abu Bakar dengan Umar mai kat dia. Nabi just kata dekat dia, benda ni dicatatkan dalam buku sejarah. Nabi kata dekat dia, Osman, nanti kita buka puasa sama-sama. Nabi kata kat dia banyak tu ya, Osman, kita buka puasa sama-sama. Dia jaga daripada tidur dia. Dia kata aku puasa hari ni, dan pada hari itu dia kena bunuh. Dia mati dalam keadaan dia puasa. Dia mati dalam keadaan dia duk peluk mushaf Al-Quran, mushaf Osmani. Dia duk peluk. Diceritakan kata dia meninggal pada 8 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Ada dicatatkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir. Dahsyat tuan-tuan, fitnah yang berlaku ni, yang mula dia start, kita kata tadi, dia sampai ke tahap berlaku tumpah darah sama-sama orang Islam. So kita tidak boleh biar benda ni jadi, tak boleh. Macam mana cara kita nak jaga supaya benda ni tak jadi? Kita ni tak mau bermusuh. Tak mau tuan-tuan, tak mau bermusuh. Karena musuh ni akan menyebabkan benda ni dia akan jadi tak elok. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, bila berlaku keadaan fitnah yang dahsyat ni, sampai orang Islam dengan orang Islam jadi musuh. Patutnya Islam dengan Islam ini sedara. Patut kita sama kita ni saling menguat di antara satu sama lain. Patut kita sama kita ni musuh tak boleh main buat lebih kurang kat kita. Pasal kita bersatu. Sepatutnya macam tu.
Tapi tidak, kita memilih untuk bermusuh, kita memilih untuk bergaduh, kita memilih untuk nak cari perbezaan, kita pilih untuk nak jadi pecah belah. Nabi SAW kata apa? Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Bila berlaku perpecahan di kalangan orang Islam ni, sampai start daripada masa muka, lepas itu start boykot memboykot, sampai jadi teruk, sampai nak jadi berbunuh di antara sama-sama orang Islam. Tentu percaya tak benda ni jadi? Apa yang tak percayanya? Yang duk jadi di Yaman tu siapa dia? Islam dengan Islam lah tu. Yang jadi di Yaman tu Islam dengan Islam lah. Tak guna kita kata A betul B salah, tak guna kita kata B betul A salah. Sama aja pergi duk bergaduh. Sama aja. Elak daripada jadi pergaduhan. Kita sama kita ni jumpa muka boleh manis, kita boleh suar tangan salam tanpa ada prasangka dalam hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Nabi kata kalau jadi keadaan sama-sama Islam tu duk jadi macam tu, al-qa'idu fiha khairun minal qa'id. Nabi kata orang hak duduk lebih baik daripada kawan hak berdiri. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Fakassiru qisiyakum. Nabi SAW kata, kalau di rumah hang ada senjata, ada anak panah, patahkan arrow, anak panah tu patahkan, supaya kita tak guna benda tu untuk cederakan saudara kita yang sama se-Islam. Kalau ada benda yang boleh melukakan, boleh membawa mudarat kepada saudara yang seagama, Nabi kata patahkan. Jangan sampai sekali kita guna benda tu pi bunuh, pi cederakan kawan kita. Waqatti'u autarakum. Kalau sekiranya hang ada busar panah, busar ke busar? Ayam tak apa nak tahu mana betul. Kalau ada busur panah, kerat bang tali dia bagi putih, supaya tak boleh guna untuk nak panah orang. Nabi kata lagu tu, wadribu suyufakum bil hijarah. Kalau di rumah ada pedang yang boleh piduk guna untuk nak cederakan saudara seagama, katuk pedang tu di batu, bagi Jahannam buang. Nabi kata, fa in dukhila ya'ni ala ahadin minkum falyakun ka khairi bani Adam. Kalau sekiranya ada orang mai nak bunuh kita, misalnya, kamu pilihlah untuk jadi anak Nabi Adam yang terbaik. Habil dengan Qabil. Siapa nak bunuh siapa? Qabil nak bunuh Habil. Apa tindakan Habil kepada Qabil? Dia kata, kalau hang nak bunuh aku, itu hang punya urusan, aku tidak akan bunuh hang. Nabi kata, kalau sama-sama Islam nak pergi jadi hal, ngalah tak apa. Mailah biar dia buka cermin tingkat duk tolak diri kita ke apa, biar pergi dah. Dia tolak, nak gigit jari dia ke apa, jangan duduk jadi tak ketahuan sama-sama orang Islam. Dan tengok ada orang hari ni macam mana punya stres. Fitnah juga tu pun. Dia jadi kira nak jadi punca ya. Nak jadi punca ya. Kira sikitnya pasal spark nak jadi bergaduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian ingatan daripada Nabi SAW. Sama-sama kita ambil pengajaran dan ambil pedoman. Kita sama kita saudara seagama. Kita sama kita tak mau nak jadi punca kepada jadi bergaduh sampai pecah belah, sampai akhirnya kita yang majority menjadi power yang minority di dalam negara sendiri. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita.